Okey. So sebelum tu kamu salin dululah apa masuk setengah hayat. Okey, sekejap. Okey, setengah hayat. Dia punya simbol dia T besar 1/2. Tu maksudnya setengah hayat. Okey, setengah hayat ni ialah masa yang diambil untuk setengah daripada nukleus mereput. Okey, daripada nukleus tu mereput menjadi nukleus baru. Okey, menjadi nukleus baru. Itulah setengah hayat. Contohnya, ni semua radioaktif kan? Ni radioaktif. So radioaktif ni kenapa dia mereput? Respon. Kenapa dia mereput? Sebab dia kenapa dia mereput? Radioaktif. Dia tak stabil. Ya, dia tak stabil. Bila dia tak stabil, dia akan mereputlah menjadi nukleus baru. So bila dia mereput, dia mengambil masa berapa lama? Tengok bergantung kepada radioaktif tu. Kalau macam uranium, dia nak mereput, okey, nak jadi setengah daripada nukleus tu nak mereput, dia mengambil masa 4,500 juta tahun. Ni pada lamalah uranium. Kalau carbon 14 kan yang kamu belajar dalam kimia kan, carbon 14 kan radioaktif, kita boleh tahu usia apa? Usia fosil, usia dinosaur kan, sebab ada carbon 14 ni. Carbon 14 ni pun dia mereput. So dia punya setengah hayat itu, masa yang diambil untuk nukleus carbon 14 ni mereput menjadi nukleus yang baru adalah selama 5,730 tahun. Sebab tu kita boleh buat kajian dinosaur tu dah hidup berapa lama sebelum ni. Sebab carbon 14 ni lah setengah hayat dia lama. Sebab tu kita boleh tahu berapa usia dinosaur, okay, ataupun usia apa lagi, buku-buku zaman dulu kan. Sebab semua unsur, semua bahan organik dia ada carbon 14 dia ada carbon 14. Nanti cikgu ceritalah pasal carbon 14 ni. Okey, radioaktif yang paling sikit dia punya setengah hayat dia adalah polonium. Polonium ni setengah hayat dia 0.164 saat je. Maksudnya kan nukleus polonium ni nak mereput setengah nukleus tu nak mereput, setengah daripada nukleus polonium ni nak mereput menjadi nukleus yang baru mengambil masa 0.164 saat je. Sekejap je dia dah reput. So bergantung kepada radioaktif lah. Okey, sekejap. Okey. Okey, apa maksud setengah daripada nukleus ni mereput? Okey, contoh dia. Contohnya cikgu buatlah contoh apa okey, contohnya natrium. Bukan. Lain lah. Okey, contohnya uranium. Okey, cikgu bagi contoh uranium. Okey, ni uranium. Okey, lepas tu uranium ni 100 gram. Okey, jisim dia 100 gram. Okey, ni uranium. Uranium apa ni? Uranium 238. So uranium kamu tahu dia radioaktif kan? Dia tak stabil. So bila dia tak stabil, dia akan mereput. Jadi setengah daripada 100 gram ni, setengah daripada 100 gram berapa? Respon. 10. Setengah daripada 100 gram, 50 gram kan? 50 gram. So 50 gram, okey, setengah daripada 100 gram ni 50 gram. Okey, ni contoh ni 50 gram. So setengah daripada nukleus yang 100 gram ni dia akan mereputlah menjadi nukleus yang baru. So 50 gram ni dia akan jadi nukleus yang baru. Okey, dia jadilah nukleus baru yang dah stabil. Okey, dah stabil. Tak tahulah jadi unsur apa tapi dia jadi yang stabil lah.
Contohnya cikgu katalah magnesium contoh cikgu buatlah hentam je lah magnesium. Okey, magnesium nukleus baru dia dah stabil. So bila dia dah stabil dia dah tak reput lah. Okey, yang lagi 50 gram tu, yang lagi 50 gram masih lagi uranium. Okey, masih lagi uranium 238. So dia masih lagi tak stabil. Okey, dia masih lagi tak stabil. Okay, kejap kenapa ni? Sekejap dia tiba blank dah. Okey. Yang lagi 50 gram tu dia masih lagi tak stabil lah. Dia masih lagi uranium 238. Yang dah stabil tu 50 gram ni yang dah stabil. So bila dah stabil dia akan berhenti mereput lah. Yang tak stabil lagi ni, yang 50 gram lagi yang tak stabil ni dia akan mereput lagi. Okey, mereput lagi. So cara dia nak mereput macam mana? Setengah daripada 50 gram tu dia akan mereput. Jadi apa ni? Kalau setengah maksudnya okey 50 gram. Setengah dia berapa? Respon. 25. 25 gram. Okey, 25 gram. So yang 25 gram ni dia mereput. So dia akan jadi nukleus yang baru. Okay, nukleus yang baru yang dah stabil. Yang lagi 25 gram lagi ni masih lagi apa? Masih lagi uranium. Okay, uranium masih lagi tak stabil. Yang tak stabil tu dia akan keep on mereput. Okay, sampailah habis. Okay, jadi bila setengah daripada nukleus ni mereput, dia ambil masa berapa lama? Okay, contohnya kamu tengoklah uranium. Setengah hayat dia berapa uranium? Setengah hayat dia berapa? Cuba baca kat jadual tu. Berapa setengah hayat dia? 4,500 juta tahun. 4,500 juta tahun. Okay, jadi 4,500 juta tahun. Setengah daripada uranium nak mereput menjadi nukleus yang baru yang stabil. Dia ambil masa 4,500 juta tahun. So itulah setengah hayat. Faham? Itu kalau daripada 100 gram nak pergi 50 gram yang dah stabil. And then daripada ni, daripada 50 gram yang bawah ni yang masih tak stabil lagi ni pun dia akan mereput juga. Okey, cikgu buat garis hijau dia akan mereput juga. Jadi setengah daripada dia 25 gram lah. So 25 gram akan mereput menjadi yang dah stabil. Jadi bila dah mereput menjadi yang dah stabil pun sama juga setengah hayat dia iaitu 4,500 juta tahun. So dia mengambil masa yang lama kalau uranium Itu kalau uranium. Kalau setengah hayat polonium, polonium ni cepat. Setengah hayat dia berapa? 0.164 saat je. Kejap ke tak sampai 60, tak sampai berapa tak sampai 60 saat dia dah mereput dah. So polonium ni cepat. Okey, itulah setengah hayat. Okey, so kita buatlah contoh soalan. Contohnya ni. Ni apa benda ni? Okey, contohnya kita ada sampel radioaktif kat sini. Okey, cikgu letaklah sampel radioaktif. Tak tahulah apa nama radioaktif ni. Contohnya cikgu nak bagi nama apa Okay, cikgu buatlah nama dia radon. Contoh radon 220. Okey. So kamu nak tahu radioaktif ni, dia tengah mereput. So bila dia mereput kan dia keluarkan sinar apa? Semua radioaktif kan dia tak stabil, dia mereput. Dia akan keluarkan sinar apa? Sama ada sinar apa? Alpha ataupun mungkin sinar apa? Ada 3 jenis sinar. Dengan gamma. Beta, gamma. Okey. So nak tahu dia punya aktif ke tak aktif ke radioaktif ni, kan kita nak tahu radioaktif ni dia sangat aktif ke tak. Kalau dia sangat aktif maksudnya dia memang dia sangat aktif lah, dia memang dia akan mereput lah. Okey, so nak tahu dia punya aktif dia, keaktifan dia, kita akan guna tiup GM. Okey, tiup GM ni bukan setakat keluarkan bunyi bunyi klik tu kan. Dia juga ada meter kadar kat sini. Nampak ada jarum kat sini. So jarum ni akan tunjuk bacaan keaktifan dia. So keaktifan bacaan dia, let's say lah masa awal-awal keaktifan dia adalah
Okay, TOGM tu dia akan tunjuk meter kadar dia. Okay, jarum penunjuk ni dia akan tunjuk keaktifan dia. Mula-mula ni 600 bilangan per saat. Keaktifan dia. So tinggilah kan 600 bilangan per saat. So redon tu kamu tahu dia makin lama dia akan mereput kan sampai jadi stabil. Jadi bilangan keaktifan dia tu makin lama makin berkurang, okey. Daripada 600 pergi 498, 370. Lama-lama dia berkurang sampailah keaktifan dia 75 bilangan per saat. Maksudnya daripada dia tak stabil tu dia akan mereput sampai nak jadi stabil kan. So mestilah keaktifan dia makin lama makin berkurang. Okey. Sekarang ni berapakah setengah hayat untuk radioaktif radon ni? Okey, macam nak kira. Tadi cikgu bagi contoh jisim kan. Kali ni keaktifan. Okey. Sama je macam tadi. Kamu tengok keaktifan yang berkurang menjadi setengah. Okey, mula-mula 600. Kalau jadi setengah berapa? Respon. 300. 300 kan keaktifan dia. Okey. So daripada 600 ke 300, berapa masa yang diambil? Berapa saat? Dia pakai saat kat sini. So berapa saat tu? 60 saat kan? Saat. Okay. Next, daripada 300, okay, keaktifan dia berkurang menjadi setengah. So setengah 300, berapa? 150. 150. Okay, cuba kira masa daripada 300 bilangan keaktifan dia, bilangan 300 bilangan per saat pergi ke 150. Berapa saat? Daripada sini 60 saat pergi ke 120 saat. So berapa masa yang diambil? Daripada 300 keaktifan dia ke 150? 60 saat. 60 saat juga kan. Okey. Next. 150 menjadi setengah keaktifan dia. Setengah berapa? Daripada 150? 75. So daripada 150 pergi ke 75, berapa masa diambil? Daripada 120 saat ke 180 saat. So berapa masa diambil? Tolak over? 60 saat juga. 60 saat juga. Jadi kat sini kesimpulannya apa? Setengah hayat dia adalah berapa? Setengah hayat dia? Daripada keaktifan nak jadi separuh tu, dia ambil masa setengah hayat dia berapa? 60 saat. Jadi kesimpulannya setengah hayat ni adalah 60 saat. Faham ke? Boleh? Faham. So cuba tengok setengah hayat radioaktif apa yang setengah hayat dia ada 60 saat. Okay, cuba tengok dalam jadual. Yang ada 60 saat. Yang ada kat sini. Yang ni 6 jam. Ini 56 saat. Dekat-dekat lah 60 saat So dia adalah radon 220 setengah hayat dia 60 saat ataupun 56 saat. Lebih kurang lah ni. Okey. So itulah dia setengah hayat cara nak kira setengah hayat untuk radioaktif. Sebab masing-masing radioaktif dia ada setengah hayat dia yang tersendiri dan setengah hayat dia memang tetap. Tak akan berubah-ubah Ni setengah hayat ni memang tetap dia tak berubah sebab semua saintis dah buat kajian dah. So itulah setengah hayat dia. Okey. Kita try buat soalan. Ni apa ni? Okey, ni graf. Ni kalau buat graf macam tadilah kan 600 jadi setengah 300. So masa dia ambil 60 saat. And then daripada 300 jadi setengah 150. Kat mana sini Sini 150. So ni masa yang diambil kat sini. So tolaklah 120 tolak 60. 60 kan. 60 saat. So setengah hayat dia 60 saat. Okey, try buat contoh 3. Natrium 24 mempunyai setengah hayat 15 jam. Okey, jisim asal suatu sampel natrium 24 ialah 64 gram. Okey, berapakah jisim natrium 24 yang masih ada dalam sampel itu selepas 45 jam? Okey, natrium 24 dia radioaktif. So dia tak stabil lah. Okey, bila tak stabil dia akan mereput. Ni natrium 24. Natrium 24
dia tak stabil. So dia akan mereput. Berapa gram ni mula-mula? 64 gram. Okey, 64 gram. So setengah daripada 64 gram berapa? Respon. 2. 32. 32 kan? Okey, 32 gram. So ni 32 gram. Jadi 32 gram okey, setengah daripada nukleus dia akan mereput menjadi nukleus yang baru yang stabil. Okey, so ni dah stabil lah. Bila dia dah stabil dia tak mereput lagi lah. Okey, dia akan duduk diam lah sebab dah stabil. Okey, yang lagi 32 gram ni masih tak stabil. Okey, masih tak stabil. Dia masih lagi natrium 24. Okey, masih lagi tak stabil. Yang tadi tu yang atas ni dia dah stabil. Dia dah jadi dah unsur lain. Mungkin magnesium kan, jadi unsur magnesium contoh. Okey. So bila dah jadi stabil dia tak reput dah lah. Okey, so bila dia mereput menjadi setengah So berapa masa setengah hayat dia? Dia kata berapa jam? Setengah hayat dia 15. 15. So dia ambil, so setengah hayat dia 15 jam Okey, 15 jam. Okey. Ini faham tak yang ni? Ini faham? Faham. Faham. Okey. Sekejap. Okey, next. Yang tak stabil ni pula. Okey, yang tak stabil ni dia akan keep on mereput lah. Dia akan mereput. Okey, mana ni? Dia akan teruskan reputan tu. Jadi setengah daripada 32 gram. Berapa? 16. Berapa? 16 Okey, so 16 gram. 16 gram. So 16 gram. Okey, jadi 16 gram daripada 32 gram ni akan mereput menjadi nukleus yang baru yang stabil. Mungkin magnesium. Okey, contohlah magnesium. So lagi 16 gram. Lagi 16 gram dia masih lagi tak stabil. Okey, sebab dia masih lagi natrium 24. So okey, sekarang ni berapa masa yang diambil daripada 32 gram ni dia nak reput kepada 16 gram ni? Berapa setengah hayat dia? 15 jam. 15 jam. Okey, 15 jam juga. Okey, 15 jam. Setengah jam tak. Setengah hayat dia memang 15 jam kan. Sekejap, soalan nak berapa jam ni? 45. 45 jam. Okey, 45 jam. Okey, dia nak jisim natrium 24 yang masih ada dalam sampel itu. Okey. So, ni tadi sekejap cikgu buat kat sini lah. 15 jam ni. Sekejap. Okey, yang ni selepas 15 jam. Okey, yang ni selepas 15 jam. Okey, 15 jam baru berapa? Baru 30 jam. Okey, tambah lagi. Okey, sekarang ni yang dah stabil tu tak mereput lah. Okey, dah tak mereput. Yang tak stabil ni akan mereput. Okey, setengah daripada 16 gram berapa? 8. Okey, 8 gram. So 8 gram. Jadi 8 gram ni dah stabil. Dah stabil. Okey, mungkin dia jadi magnesium lah. Dah stabil. Lepas tu lagi 8 gram. Lagi 8 gram dia masih lagi tak stabil. Okey. Dia masih lagi natrium 24. Okey. So, dia ambil masa berapa dia punya ni? Setengah hayat je ni. 15 jam. So, dah berapa jam dah ni? 15 tambah 15, 30. 30 tambah 15, 45. Ya, dah 45 jam. Okey, jadi berapakah jisim natrium 24 yang masih yang tak stabil tu? Selepas 45 jam. Selepas 45 jam ada berapa? Apa jawapan kamu? 8 gram. Okay. Selepas 45 jam kan? Ni 15, 30 tambah 15, 45. So lepas 45 jam masih ada lagi natrium 24 yang tak stabil tu, iaitu sebanyak 8 gram. So jawapannya 8 gram lah. Faham ke ni? Boleh? Okey, boleh. Okey, next. Berapakah jumlah jisim natrium 24 yang masih ada
dan juga hasil reputan selepas proses reputan. Yang selepas 45 jam ni kan, selepas 45 jam, jisim natrium 24 yang masih ada berapa gram? Yang masih ada selepas 45 jam? 8 gram. 8 gram. Lepas tu kamu tambahkan dengan hasil reputan. Okey, tadi hasil reputan selepas 45 jam. So selepas 45 jam hasil reputan yang kamu dapat yang dah stabil tu berapa? Tadi selepas 45 jam. Selepas 45 jam maksudnya kamu ada hasil yang dah stabil iaitu yang ini yang 8 gram ni dan juga yang ini 16 gram ni dan juga yang ini 32 gram ni. Kan selepas 45 jam. Selepas 45 jam kamu ada yang ni 8 gram dan kamu juga dah ada yang ni 16 gram yang awal-awal tu dan juga yang masa awal-awal tadi tu dah ada yang 32 gram. So semuanya berapa ni? Tambah 32 gram, tambah 16 gram, tambah 8 gram. So semua berapa? Jumlah 56. 56 gram. 56 gram sekejap Cikgu lupa tambah apa kejap. 8, 16, 32. Oh, 50. Okey. So, okey, yang ni 8 gram ni yang masih lagi natrium apa? Masih lagi natrium 24 kan? Masih lagi tak stabil. Yang dah stabil tu yang ni yang dah stabil yang ni. Magnesium yang ni. Contohlah magnesium yang 32 gram ni. Lepas tu yang ni, yang 16 gram ni yang dah stabil. Lagi yang ni. Yang 8 gram ni yang dah stabil. So semua yang dah stabil adalah 56 gram. 56 Sekejap cuba tambah sekejap. 32 tambah 16 tambah 8. So semuanya yang dah stabil, unsur yang dah stabil ada 56 gram. Campurkan dengan ni 50. Okey. So 56 gram ni yang dah stabil. Yang dah stabil semuanya ada 56 gram. Yang tak stabil tu berapa gram? 8. 8 gram. Dia nak jumlah jisim. Dia nak jumlah jisim natrium 24 yang tak stabil ni dengan hasil reputan yang dah stabil tu. So jumlahkan semua. Jadi jumlahkan semua berapa? 64. Tadi 64. So 56 tambah 8. 56 tambah 8 64 gram. So jumlah dia 64 gram lah. Sama lah macam masa awal-awal tu. 64 gram masa awal-awal sebelum reputan. Faham tak soalan ni? Respon faham ke yang ni? Ke tak faham? Faham. Faham So baca soalan betul-betul lah. Dia nak jisim natrium 24 yang masih ada. Maksudnya yang tak stabil tu berapa gram? 8 gram campur dengan hasil reputan. Kalau hasil reputan maksudnya yang dah stabil lah. Okay, yang dah stabil semua ada berapa gram? So kamu tambahkanlah. 32 tambah 16 tambah 8. So nanti kamu dapat 56 gram. Nanti tambah dengan yang natrium 24 yang tak stabil tu 8 gram. So total jumlah 64 gram. Samalah macam masa awal-awal. Awal-awal sebelum mereput. Okay, next. Contoh 4. Okay, suatu bahan radioaktif mempunyai keaktifan awal dia 960 bilangan per saat. Okay, masa awal-awal 960. Okay, berapakah setengah hayat bahan itu jika keaktifan dia menjadi 120 bilangan per saat selepas 168 saat? Kamu nak kena kira. Okay, mula-mula keaktifan dia berapa? 960 Okay, jadi setengah keaktifan. Okay, berapa setengah dia? Respon. Setengah daripada 960 berapa? 480. 480. Lepas tu setengah daripada 480 keaktifan dia berapa? Setengah daripada 480. 240. Okay, 240. Setengah daripada 240 pula. 120.
Okay, 120. Dia kata okay, keaktifan tu menjadi 120. Kita buat sampai 120. Okay, dia kata nak jadi sampai 120 tu mengambil masa 168 saat. Maksudnya daripada awal-awal 960 keaktifan ni sampailah 120 keaktifan ni dia mengambil masa 168 saat. Okay, sekarang ni berapakah setengah hayat dia? Macam nak kira? Ada idea? Bahagi 3. Dia Tiga. bahagi 3. Okay. Sebab 960 nak jadi 480 ni, okay, ni baru 1,5 hayat. Okay. And then daripada 480 pergi 240, okay, ada lagi setengah hayat dia. Daripada 240 pergi 120, ada lagi setengah hayat dia. So ada 3,5 hayat. 3 kali setengah hayat. So daripada awal ke akhir 168 saat. Jadi 168 saat kamu bahagilah dengan 3 kan. Sebab ada 3 kali setengah hayat. Nah, dapat berapa? 56. 56 saat. Jadi setengah hayat dia adalah 56 saat. Okay. So setengah hayat dia ambil masa 56 saat. Nak jadi setengah kan. Keaktifan nak jadi setengah dia ambil 56 saat, 56 saat, 56 saat. Okay, next. Contoh 5 pula. Okay, suatu sampel iodin 131 didapati mempunyai setengah hayat dia 8 hari. Dan keaktifan awal dia 800 bilangan per saat. Keaktifan dia 800. Okay, berapakah keaktifan dia selepas 16 hari? Okay, kita buat. Okay, daripada 800, keaktifan dia jadi setengah. Berapa? 400. Okay, 400. Setengah hayat dia berapa? Dia bagikan setengah hayat dia. Dia bagi setengah hayat dia adalah, cuba baca. Ada berapa setengah hayat dia? Dia kata, mana? Dia kata iodin 131 didapati mempunyai setengah hayat dia. Berapa hari? 8 hari kan? Setengah hayat dia 8 hari. So dia mengambil masa 8 hari. Okay, untuk mereput daripada 800 keaktifan dia menjadi 400 keaktifan dia 8 hari. Okay, soalan nak berapakah keaktifan dia kalau selepas 16 hari? Kiralah kalau lepas 16 hari. Okay, ni baru 8 hari. Okay, tambah lagi. Okay, 400 jadi setengah berapa? 200. 400. So daripada 400 nak jadi setengah, keaktifan dia pun sama juga. Setengah hayat dia yang sama juga, iaitu 8 hari. So jumlah berapa hari dah ni? 8 hari tambah 8 hari. 16 hari. Jadi selepas 16 hari keaktifannya adalah sebanyak berapa? 200. Ya, 200. 200. So keaktifan dia 200 lah. Boleh? Faham ni? Faham. Faham Okay, 200. Nak jawab je 200 bilangan per saat. Dia punya unit je ni 200 bilangan per saat. Kan macam ni lah, keaktifan ni kan 800 bilangan per saat. So yang ni 200 bilangan per saat lah. Okay, next. Contoh 6. Okay, dia kata fosforus mempunyai setengah hayat dia 15 hari. Okay, berapa lamakah masa yang diambil untuk 75% daripada atom-atom fosforus mereput? Maksudnya kalau 75% mereput, maksudnya mereput jadi stabil lah. Okay, jadi stabil. Dia nak kamu tengok 75% yang dah jadi stabil. Okay, so kita buatlah ni fosforus. Okay, contoh ni fosforus 32. Okay, kita buatlah ni 100%. Okay, mula-mula 100%. Okay, so fosforus ni dia tak stabil, so dia akan mereput. Okay, setengah daripada 100%. Berapa? 50%. 50%. So 50% tu dia akan jadi stabil. Okay, dah jadi stabil, dia jadi nukleus baru. Tak tahu lah apa nukleus dia kan, tapi dia jadilah nukleus baru. So lagi 50% masih lagi apa? Dia masih lagi fosforus 32. Masih lagi tak stabil. Okay. So
setengah daripada ni nak merepuk ni dia ambil masa berapa hari ni setengah hayat dia? Respon. 15 hari. 15 hari kan? 15 hari. 15 hari dia nak jadi reput jadi setengah. Okey. Okey, next. Okey, yang dah stabil dia janganlah kacau dia sebab dia dah stabil. Yang tak stabil ni yang akan mereput lagi. So setengah daripada 50 gram. Berapa? 25%. Okey, 25%. Okey, so 25% ni dia akan mereput. So dia akan jadi stabil lah, jadi nukleus yang baru. Tak tahulah nukleus apa tapi dah stabil. So lagi 25 gram masih lagi apa? 25 gram pula, bukan 25 gram, 25%. Okey, lagi 25% dia masih lagi phosphorus 32. Okey, masih lagi tak stabil. Okey. So masa yang diambil untuk jadi 25% ni adalah 15 hari juga kan, sebab setengah hayat dia 15 hari. Okey, dah. Jadi soalan tanya, berapa lamakah masa yang diambil untuk 75% yang mereput? Maksudnya 75% yang dah jadi stabil. Okey, tadi yang dah stabil berapa kat sini? 50%. Tambah dengan yang dah stabil ni 25%. So dah berapa dah? 50% tambah 25%. 25%. Dah 75% kan? Okey, dah 75%. So nak dapatkan 75% ni dia mengambil masa berapa hari semuanya? 30. 30 hari. Okey. Nak pergi ke 50%, 15 hari. And then nak pergi ke 25%, 15 hari. So total 75% semuanya adalah 30 hari. So jawapannya 30 hari lah. Faham ke ini? Faham. Okey, senang je. Okey. Next. Dah habis dah contoh 6. Okey, kita pergi contoh 7. Yang okey, contohnya ni. Ni last lah ni. Okey. Aktiviti 1 gram carbon 14 dalam tumbuhan hidup ialah 16 bilangan per minit. Okey. Maksudnya kan tumbuhan hidup dia punya, kan cikgu kata semua tumbuhan ada carbon 14 Okey. So jadi kita buat kajian tumbuhan hidup carbon 14-nya adalah 16 bilangan per minit. Okey, jika 1 gram carbon 14 dalam tumbuhan pulba. Tahu kan pulba tu apa? Pulba tu pokok-pokok yang dah tua lah dah tua. Yang dah tua kan. Okey, dia punya carbon 14 dia ni. Tumbuhan pulba yang diperolehi daripada satu tapak arkeologi ialah 4 bilangan per minit. Berapakah anggaran usia tumbuhan pulba itu? Pokok-pokok yang dah tua tu kan. Kita tengok carbon 14 dia, keaktifan carbon 14 dia tu adalah 4 bilangan per minit. Okey, contohnya 4. Okey, keaktifan dia 4 bilangan per minit. Jadi ini masa dia tua. Okey, masa dia tua. Masa dia muda? Masa dia muda berapa keaktifan dia? Sepatutnya tumbuhan yang muda, pokok-pokok yang muda tu berapa keaktifan dia? 16. 16 kan? 16. Masa dia muda 16, bila dah tua 4 keaktifan dia. So kita nak tahu berapa usia dia. Okey, sekarang ni keaktifan yang masa dia muda-muda tu 16. Okey, 16 bilangan per minit. So jadi setengah, keaktifan jadi setengah berapa? 8. 8. Okey. So dia ambil masa berapa daripada keaktifan 16 ni pergi ke 8? 730 tahun. 5,730 tahun 5,730 tahun keaktifan dia. Keaktifan dia pula apa ni? Setengah hayat dia. Okey, setengah hayat dia. Dia ambil masa sebanyak 5,730 tahun. Okey, ni 8. Okey, next. 8 jadi setengah berapa? 4. 4. So daripada 8 nak jadi 4, berapa tahun dia ambil?
Setengah hayat dia berapa? 5,730. 5,730 tahun. So berapa jumlah tahun dia ni? 11,460. Okey, so kamu tambahkan, kamu dapatlah sebanyak 11,460 tahun. So inilah banyak dia. So usia pokok tua ni dia punya usia dia dah 11,460 tahun. Okey. Macam itulah saintis kan buat kajian berapa usia pokok berdasarkan carbon 14. Okey, sebab semua pokok ada carbon 14. Sebab carbon 14 kan radioaktif, dia akan mereput